Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang tidak memulai sesuatu perkara, sabda Nabi, barang siapa yang tidak memulai suatu perkara dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan memutuskan. Jadi bila kita tengok, bila disyarah hadis tu, maksud di sini siapa yang buat perkara sesuatu perkara tak mula dengan bismillah, akan terputus daripada keberkatan, daripada rahmat Allah. Dan apabila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim je, kalau tak sebut ar-Rahman ar-Rahim pun tak apa, sebut bismillah saja pun dah cukup. Nak jemur kain, bismillah. Nak akad kain, bismillah. Nak masak, bismillah. Nak basuh pinggan, bismillah. Automatik dengan kalimah tersebut perbuatan kita terus jadi ibadah, diberi pahala, dapat pertolongan daripada Allah, dapat berkat. Berkat ni benda paling mahal. Sebab kita pagi sampai malam, kita tidur tak tahu berapa banyak apa yang kita buat sehari tu dicatat sebagai pahala ataupun perbuatan sia-sia. Maksud sia-sia ni bukan kata ngaruk, tetapi rugi. Payah-payah nyapu tapi tak mula dengan bismillah, tak niat sebagai ibadah, boleh letih. Tetapi rugi, sepatutnya letih dan juga boleh pahala. Wallahu alam. Tapi Nabi sebut, siapa yang tidak memulai sesuatu perbuatan dengan bismillah, dengan nama Allah, maka ia akan memutuskan. Maksudnya terputus daripada keberkatan. Siapa yang memulakan sesuatu dengan bismillah, tadi kita sebut dapat pertolongan, dapat rahmat Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rosaknya perbuatan kita. Banyak mana kita bila buat kerja penat-penat, memang dah penat ngemah rumah. Tok lelaki balik kan, cik abang kita balik tau, iwak macam dok nampak rumah bersih. Mulut pula berat nak puji ya. Kita kan suka kalau tok lelaki kita puji, oh bersihnya rumah, sedaplah tengok. Wak penat tu hilang, betul tak? Tapi kita tak nak agak semua gitu. Jadi bila kita mula je perbuatan kita bismillah, 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 Allah akan melindungi daripada rosaknya amalan kita tu. Sebab amalan kita boleh rosak dengan apa? Dengan mulut kita sendiri, dengan kata-kata, dengan rasa tak puas hati. Awak ni senanglah balik tengok rumah ngemah, saya tadi dak tunggal langgang kali nak ngemah, balik senyap tak ada. Jadi marah pula. Allahu Akbar. Subhanallah. Benda ni kita selalu berperang, betul tak orang puan? Sebab kita tahu suami kita manusia biasa juga, bukan mudah nak kekal dalam keadaan apa yang kita nak. Lalu kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya Allah kami redha Islam sebagai cara hidup, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itulah mukadimah sikit kita malam ni. Saya nak mula dengan ucap terima kasih kepada pihak Masjid Terbauk Bukit Tunggal. Saya tak tahulah ustaz-ustaz, ayah saya, arwah ayah pernah tak mari masjid ni? Haji Agung mungkin tak kan? Tapi kenal tak? Kenal lah Haji Agung. Siapa sini saya tengok ramai kawan-kawan ayah ni. Bila akak tangan tak? Siapa kawan ayah? Akak sikit. Haji Agung kedai nasi ayam Batu Nang. Masya Allah pakcik. Siapa kawan ayah akak tangan sikit? Awak kenal ayah Haji Agung ayam Batu Nang tu? Masya Allah, Allahu Akbar. Dah kita ni anak Puan Arung lah, bukan orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Surah masjid ni besar rupanya ni. Masjid baru ke ni? Masjid baru. Tahun bila? Hebatlah masjid orang Terbauk ni. Tengok sayur sampai hujung tu, besar. Jadi saya tengok ni kan, pihak masjid ni dia ada buat ni, dia minta ustazah mau kerjasama ustazah untuk lancarkan kutipan dana bagi membiayai kos naik taraf unit siar raya. Sebenarnya saya baru baca, belum lancar lagi ni. Lancar kejap lagi. Kita mula dulu ceramah. Maksud siar raya PA system tu yang berjumlah 15,000. Kerja-kerja naik taraf PA system telah selesai 2 minggu lepas.
dan kini kami dalam proses pembayaran bil berkaitan yang tertunggak. Moci-moci, poci-poci, sedap tak saya ceramah ni? Bukan sedap saya ceramah, sedap tak PA sistem ni? Jelas tak suara saya? Jelas deh, suara pun memang kuat dah. Saya memang boleh cakap lah ganungnya orang Batu Enam. Saya malu ni nak ceramah depan orang kampung ni. Saya bukan nak cakap luar sangat. Kan rasa ustazah ni orang Batu Enam je cakap luar. Tapi sebab awak dengar sama dengan kita lebih kurang dalam 2,500 orang ni, bukan orang ganung sangat. Takut tidak faham benda lah ustazah cakap. Jadi saya kena cakap luar lah sikit. Tahanlah kalau rasa lawyer ke dengar ustazah cakap luar kan. Kena tahan sikit, jangan tunjuk sangat lah kat muka tu kan. Cuma saya nak sebut, ini antara PA system. Ni PA system lah ni, cakap mic ni, antara yang terbaik. Sebab saya pergi banyak masjid, banyak sejid. Bila pergi sejid, ada sejid kan, mic dia, speaker dia dengung tak apa dengar. Saya jadi kena tekan suara tu kuat, jadi letisan. Setengah jam rasa tak ada idea dah, habis ke PA system, habis ke tekan suara je. Kami ada buat dewan kecil je dekat Negeri Sembilan, tapi PA system harga lebih kurang 40,000. Bunyi macam paroknya, bakpa sampai 40,000, bazir. Tak bazir, muslimin muslimat sekalian. Kalau orang buat majlis kenduri kahwin, buat majlis konsert, PA system dia ratus ribu harga. Beratus-ratus ribu. PA system orang kenduri kahwin buat upah tu kan, sekali bayar ribu sebab dia punya alat tu sampai ratus ribu. Sebab apa? Bila bab masjid rumah Allah, bila melibatkan majlis ilmu, kita nak kira bab-bab pembelian harta wakaf seumpama ini. Siapa yang ambil peluang, dia lancarkan 15,000. Saya percaya sebenarnya lebih lagi. Sebab PA system buat sedap gini, dengan dia pasang kiri, kanan, luar, saya dah tahulah lagi. Sebab kami dewan tak besar mana, kita pasang dalam, kita pasang luar, dan kita pasang juga bahagian sampai dengar ke jalan dan semua. Paling bukan 40,000 tu basic, pergi kepada sampai 60,000 PA system saja. Hasil daripada kita nega, hasil daripada kita jual, hasil daripada sumbangan orang ramai sikit-sikit, akhirnya kita boleh buat. Jadi kalau kita faham tentang erti kaya yang sebenar, orang kaya sebenar bukan kita tengok orang ada kereta besar, rumah besar. Sebab waktu bila mati dia akan tinggal kepada orang lain. Orang kaya yang sebenar memiliki harta yang kekal abadi. Antaranya adalah daripada sedekah jariyah wakaf. Ni walaupun 10 riyal kita beri malam ni, walaupun 5 riyal kita beri malam ni, Allah tahu kita beri dengan rasa cinta. Allah tahu memang itulah jumlah yang mampu kita beri. Contohnya, kalau malam ni dok bawa pitih, biasa kuliah maghrib orang dok bawa beg, orang dok bawa handbag, betul tak? Dia niat dah ni nak wui 1,000 seorang ni, tapi sebab beg pitih dok bawa ni ustaz, kan? Dia dok, Allah dia kata dok tahulah pula masjid nak guna. Kalau tahu bawa dah 15,000. Ni kaya-kaya ni orang kampung nampak je gini ni. Masya Allah. Tapi kuliah maghrib saya faham. Jadi lepas ni kalau dah niat nak bagi, sebab setiap kali penceramah guna, insya-Allah PA system ni boleh bertahan sampai kiamat insya-Allah. Kita dah mati dah, jenazah seterusnya dah, kita dapat pahala mengalir. Orang tengah ceramah, kita dalam kubur, masuk pahala. Pahala mari mana pula ni? Oh, wak beri 1,000 dulu, wak beri 50 riyal dulu. Ruginya aku beri 50 riyal, apa dok beri 500. Sebab mengikut kadar apa kita beri. Kalau kita ni seorang yang mampu beri lebih, tapi kita beri sebab cinta dunia besar, rugi lah kita. Tapi bagi orang yang tak mampu, RM1 pun besar dah, RM5 besar dah. Tapi kita kalau ada 50,000, beri RM5 juga, memang malu lah. Sebab kita beri tu sebab cinta kepada Allah ke cinta kepada duit? Dah tahu tu. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana engkau tidak memberikan di jalan Allah sesuatu yang engkau cintai. Subhanallah. RM5 dengan RM50, makna kita lagi cinta. Takut dia nak jawab. RM5 dengan RM50, makna kita sayang lagi.
50 lah tau. Jadi nak beli RM5 ke 50? Ustazah, kalau beli 50 dak nega Ustazah. Sebab apa? Kita tidak melatih diri kita memberi sesuatu di jalan Allah satu jumlah yang kita cinta. Sebab itu kita bimbang kalau kita ni tak naik taraf sedekah. Sedekah tahap memang RM5, RM2, RM1. Kalau lebih dak nega. Kita bimbang sedekah kita itu tidak membantu menaikkan kadar iman kita. Sebab iman kita ini akan teruji bila kita buat sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsu. Nafsu suka kita beri jumlah yang sikit-sikit, jumlah yang sekian-sekian. Kalau kita mampu. Buat tak mampu, RM5 tu besar. RM1 tu besar. Jadi sebelum kita jadi orang yang rugi menyesal dalam kubur, maka insya-Allah dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, kita melancarkan derma PA sistem yang masih lagi tertunggak bayarannya lebih kurang RM15,000 pada malam ini. Dan insya-Allah pihak masjid, Ustaz, Tok Imam, mana tahu ada daripada live ke, siapa-siapa yang nak menyumbang boleh komen. Nak kata komen kan nanti kata riak pula dah. Boleh PM pihak kita juga. Kita akan kongsi insya-Allah. Mana tahu ada hamba Allah kata Ustazah, PA sistem masjid Ustazah ceramah tu RM15,000 tu hamba nak bayar semua. Dia terus nak ambil bahagian dia, insya-Allah. Tapi janganlah cancel pula niat. Oh molek kalau gitu Ustazah, kira settle lah tu. Jadi masya-Allah, kalau dah bawa pitih malam ni dah telitah, syaitan kerja dia bisik mula. Adalah tu orang wi, adalah orang tu wi. Rupanya semua orang kena bisik tu belaka. Jadi esok cari Tok Iman, cari ustaz ni. Tok Iman kita ustaz ni kan, orang alim-alim ni. Saya nak tengok pun malu nak ceramah depan ustaz-ustaz ni. Cari, bagilah berapa pun jumlah. Allah Maha mencatat, Allah Ya Hasib yang Maha menghitung dengan penuh teliti, dengan seadil-adilnya akan diberikan ganjaran. Masya Allah, saya ni dom Bukit Tunggal lah. Tiap tahun kalau balik ngundi memang balik, tak tukar-tukar alamat walaupun duduk Seremban Negeri Sembilan. Memang sengaja. Jadi bila time ngundi memang balik, saya Batu Nang, dah selesai ngundi Batu Nang, pergi Besuk. Dua-dua tak tukar pun tempat ngundi. Sebab memang sayang rasa nak tukar, mesti nak duduk, mesti nak ngundi Bukit Tunggal juga. Jadi kita ni bila nak ngundi lagi ni, sabar ke tak sabar? Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan, tajuk diberikan ni mendamba cinta ilahi. Jadi saya nak bawa pendekatan ataupun isi kandungan ceramah kita malam ni berkenaan dengan bagaimana nak dapat cinta ilahi melalui cinta Nabi. Nak dapat cinta ilahi melalui cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Boleh tak gini? Kan nak tidur dah. Biasa tidur dah ke masa ni? Biasa masa ni duk balah lagi deh. Balah-balah sayang. Masya-Allah, Allahu Akbar. Terima kasih dah pihak masjid. Dan cara pihak masjid terbaru ni saya nak khabar, terbaik. Servis daripada awal urusan sampai urusan yang terakhir ni. Daripada penyediaan homestay, dewi percuma dari 2 malam. Staf-staf kita, wallahu alam, antara pengurusan yang terbaik. Mudah-mudahan AJK ni kan yang menguruskan program, jaga masjid apa semua ni, Allah berikan kekuatan, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, dan Allah kurniakan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.